baginda pada semua umat Islam sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Apa khabar semua? Dengar tak suara cikgu? Oh, baik, Go. Dengar cikgu. Jelas tak? Jelas Jelas, ada cikgu. buka kipas angin kuat. Ada kira dah mata awak. Dapat. Okey, ni kita punya PowerPoint. Hari tu itu sampai soalan berapa? Hidahkan. Soalan ni belum bincang kan? Betul tak? Betul tak? Belum kan? Belum, cikgu. Okey. Tengok rajah 5 menunjukkan aktiviti yang dilakukan oleh individu P dan Q. Berdasarkan rajah, kenal pasti respirasi yang berlaku dalam otot individu P dan individu Q. Kita tengok kat sini. Individu P ni sedang lari, maknanya aktiviti cergas lah. Manakala individu Q ni dalam keadaan normal lah, baca. Okey. Cikgu pakai laptop anak cikgu ni macam susah sikit. Okey. Maka kita tengok bila aktiviti P ni adalah aktiviti cergas. Bila aktiviti cergas ni kita perlukan banyak oksigen. Banyak oksigen sebab dia nak hasilkan lebih banyak tenaga. Baca buku dengan berlari, mana yang perlu banyak tenaga? Berlari. Okey, berlari. So berlari ni perlukan lebih banyak tenaga. Lebih banyak tenaga, yang ni kurang tenaga. Bila lebih banyak tenaga, maka kita perlukan lebih banyak oksigen. Lebih banyak oksigen, lebih banyak glukosa. Tetapi dalam keadaan biasanya, bekalan oksigen dengan keperluan oksigen tu tak selaras. Maka keperluan kita perlu lebih banyak, perlu oksigen lebih banyak daripada bekalan oksigen. Okey, sebab itulah kita respirasi, kita panggil fermentasi. Okey, fermentasi. Fermentasi ni ada dua. Satu fermentasi alkohol, satu lagi fermentasi apa? Asid laktik. Okey, asid laktik. Ini asid laktik untuk haiwan dengan manusia. Kalau tumbuhan baru alkohol. Okey, ini adalah respirasi aerob. Aerob.
Okey, dalam fermentasi ni bila kita kurang oksigen, fermentasi ni berlakunya bila kita kurang oksigen lah keadaan di mana kurang oksigen. Bila kurang oksigen, penguraian glukosa juga kurang lengkap. Penguraian glukosa tak lengkap. Maksudnya masih ada rantai karbon lagi. Sepatutnya kan C6H12O6. Sepatutnya masih tinggal karbon dioksida aje. Tinggal karbon dioksida aje. Maknanya CO2 sepatutnya. Patut tinggal CO2. Maknanya karbon tak ada ikatan karbon dengan karbon yang lain. Macam ni kan kita ada karbon dengan karbon sebanyak 6 kali kan kalau kita buat kimia ni macam tu. Tapi sebenarnya dia bukan rantai lurus glukosa ni rantai macam ni 6 karbon. So jadi karbon kat tengah ni. Okey. Maka dia tanya, kenal pastikan respirasi yang berlaku pada otot P dan juga individu Q. Maka fermentasi, kalau nak jadi lebih lengkap, istilah fermentasi asid laktik. Okey. Lepas tu nyatakan hasil respirasi Q. Respirasi Q, respirasi aerob, maknanya lengkap, penguraian glukosanya adalah lengkap, maka tinggal karbon dioksida je. Maka dia punya tu adalah hasil respirasi dia. Dia nak hasil nanti jawab pasal hasil, tapi sekarang kita bincangkan apa dia punya persamaan dulu. 6 oksigen hasilkan 6 karbon dioksida, 6 air dan juga tenaga. Okey, berapa tenaga kalau respirasi aerob? Energi ni kan kalau ATP dia 36 ATP atau 38. Kalau dari segi joules berapa? 2898 2898 kilojoules. Dah ingat. Okey, maka kat sini hasilnya adalah karbon dioksida, air dan juga tenaga. Ni jawapannya. Itu. Karbon dioksida, air dan tenaga. Yang tenaga iaitu ATP. Kemudian dia cakap dalam acara larian pecut 100 meter pada hari sukan, individu P telah mengalami kekejangan otot dan terpaksa menghentikan lariannya. Terangkan mengapa kekejangan otot berlaku. Jawab dulu. Kenapa kekejangan otot berlaku? Kenapa boleh kejam ototnya? Sebab apa? Jawab dulu, nanti baru ada faktor-faktor lain. Apa dia? Kenapa dia kejam otot dia? Tak buat warm up. Okey, lain, jawapan lain? Kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen lain? Ada jawapan lain? Belum memanaskan badan. Tak memanaskan badan lain? Nur Munira. Apa jawapan Nur Munira? Salah jawapan awak? Jawapan saya fermentasi seseorang berlari pecut, fermentasi tanpa kehadiran oksigen untuk menghasilkan tenaga dilakukan oleh sel otot. Okey, dia hasilkan tenaga. Okey, sekarang kenapa dia kekejangan otot? Kerana adanya penghasilan apa? Asid laktik. Okey, asid laktik. Macam terangkan mengapa kekejangan otot berlakunya kerana penghasilan asid laktik. Kenapa asid laktik terhasil? Kerana kurang oksigen. Bila kurang oksigen maka berlakulah fermentasi asid laktik. Okey. So jawapan kat sini, ketika berlari pecut, kadar penggunaan oksigen melebihi kadar yang dibekalkan. Macam kita conteng tadi. Keperluannya lebih daripada bekalan.
So, sel otot mengalami keadaan kekurangan oksigen. Nah, cikgu dah cakap dari sini. Ataupun kita panggil dia hutang oksigen. Maka dia menjalankan respirasi, fermentasi asid laktik di mana glukosa tidak dapat diuraikan sepenuhnya. Maka sebahagian tenaga masih tersimpan dalam asid laktik. Sebahagian tenaga masih tersimpan dalam asid laktik. So, asid laktik ni terkumpul. So, kalau ditanya mengapa ada kekejangan otot ni kerana asid laktik. Okey, kita tengok macam mana cara kita nak lukis sikit cara ingat kita. Asid laktik asid laktik. So, kekurangan oksigen kekejangan otot boleh nampak ada macam selaras lagi kurang oksigen, kekejangan otot. Ada K, ada O. K, ada O. Kat situ. Kenapa tenaganya kurang? Dia less atau kurang tenaga bila fermentasi asid laktik ni akan kurang tenaga. Kenapa kurang tenaga? Kerana sebahagian tenaga masih tersimpan dalam asid laktik. Kenapa dia kurang tenaga? Kerana sebahagian tenaga masih tersimpan dalam asid laktik. Okey, kalau fermentasi asid laktik, berapa dia punya kalori dia berapa? Minyak ATP dia 2 je. Dia punya kalori berapa? Siapa ingat? Siapa ingat? Cepat, siapa ingat? 150. Berapa? 150? 150 Sama tak dengan yeast Sama dengan yeast Yes, fermentasi 210. alkohol. Berapa? 210? 210. Dia sama tak? Tak sama kan? Okey. Kalau asid laktik 210. Kalau fermentasi alkohol 150 Okey. Kalau dia asid laktik, dia tak ada karbon dioksida tau. Betul tak? Dia tak ada karbon dioksida. Tak macam kalau alkohol dia ada karbon dioksida, tapi kalau asid laktik dia tak ada karbon dioksida. Terus ada asid laktik. Okey tak? Faham tak? Okey, kita tengok yang ni pula. Raja 5 menunjukkan struktur respirasi. Terangkan satu persamaan bagi struktur respirasi X, Y dan Z. Okey, kita tengok X ni adalah ikan punya iaitu insang dia punya organ dia adalah insang, tapi permukaan respirasi dia adalah filamen dan juga lamela. Okey, ini pula pada manusia permukaan respirasi dia adalah alveolus. Organ respirasi paru-paru lah. Okay, yang ini pula adalah serangga, betul tak? Serangga, organ respirasi dia trakea. Tempat permukaan respirasi adalah tracheole. Okey, betul tracheole. Ni tracheole lah. Okey ni. Setiap satu ni adalah tracheole. Okey, ni apa namanya? Ni adalah trachea. Okey, ni apa namanya ni? Lubang ni? Lubang namanya apa? S. Mula dengan S. Spiracle. Spiracle, okey. Dia ada penebalan.
Penebalan ni. Dekat trakea dia ada penebalan. Penebalannya namanya apa? Dia ada apa? Ni kan nampak macam ada gelang-gelang gini. Supaya tak run up ni. Sama dengan macam kita punya trakea kita. Okey. Kat sini dia ceritakan terangkan satu persamaan bagi struktur respirasi. Apa dia persamaan dia? Apa persamaan? Mempunyai nisbah jumlah luas permukaan kepada isi padu yang besar. Okey, itu dia satu, tapi dia kena untuk apa? Dia kena sifatnya dan untuk apa? Macam ni mempunyai nisbah luas permukaan isi padu yang besar. Untuk apa? Untuk pertukaran gas yang cekap. Sifatnya dan juga kesannya. Okey, satu lagi. Semua permukaan respirasi adalah nipis. Untuk apa? Supaya kadar resapan gas adalah cepat. Okay, satu lagi. Semua permukaan adalah lembab. Kalau lembab untuk apa? Lembab untuk apa? Membenarkan gas melarut. Ya, perkataan melarut. Lembab adalah untuk melarut. Larut gas. Larut gas. Nipis, resapan. Nipis adalah resapan. Okey, sama dengan nisbah luas permukaan per isi padu juga. Okey. Kemudian seorang perokok tegar mudah mendapat batuk berterusan. Nyatakan satu penyakit lain yang mungkin dihadapi oleh perokok tegar ni selain dia dapat batuk. Apa nama penyakitnya? Jadi inilah sebab merokok. Okey, apa dia? Contoh penyakit Bronkitis. lain. Bronkitis lain? Kanser paru-paru. Kanser paru-paru lain? Asma. Emphysema. Emphysema. Emphysema tu maknanya kita punya alveolus tu run up. Bila run up, jumlah luas permukaan per isi padunya jadi kurang. So tak cekap lah untuk pertukaran gas tu. So jawapannya adalah sama ada bronkitis. Bronkitis ni kalau kita nampak tis ni inflamasi. Ataupun kalau bahasa Melayunya keradangan. Nanti kita pun kadang-kadang tak faham radang tu macam kemerahan gitu. Bronkos. Kat sini bronkitis maknanya pada bronkos. Kita ada trakea. Kemudian kita ada bronkos. Bronkos. Kemudian baru ada bronchiol. Baru pula ada alveolus. Kemudian nak lukis alveolus bukannya bulat je kan, kena macam itu. Okey. Kena buat macam ini. Yang betul sebenarnya Okey. So emphysema tadi cikgu cakap apa? Emphysema adalah di mana alveolus ni, dinding alveolus run up, maka dia punya jumlah luas permukaan perisi padunya adalah menjadi kecil. Maka pertukaran gas adalah tidak cekap. Okey. Okey, dah ada jawapan terkeluar kat situ. Rajah menunjukkan struktur perut dan tisu kelenjar Gester. Okey, tisu kelenjar Gester dibina daripada sel epitelium yang telah mengalami pengubahsuaian berdasarkan rajah. Namakan bahan yang dirembeskan oleh sel X dan juga sel Y. Okey. Apakah bahan yang dirembeskan oleh sel X? Asid hidroklorik. Dan bahan yang dirembeskan oleh Y adalah pepsinogen. Pepsinogen. Kat sini ni macam tak clear dia punya gambar.
Okey. Nyatakan fungsi bahan yang dirembeskan oleh sel X untuk pencernaan di dalam perut. Dah tahu dah. Sel X untuk apa? Pencernaan. Okey. So jawab untuk pencernaan saja. Jangan jawab benda lain selain daripada pencernaan. Okey, kita tengok. Jawapannya, menyediakan medium berasid atau pH yang sesuai ataupun kita cakap medium berasid untuk apa? Untuk tindakan enzim pepsin. Sebab perut kan. Perut protein pepsin renin. Kemudian dia akan jadi apa? Dia akan jadi polipeptida. Ataupun peptin Peptin. Kenapa dia jadi macam ni? Then Okey, ni polipeptida. Okey, kemudian kedua, menghentikan tindakan enzim amylase. Ileo. Okey, dia kan datang daripada mulut, maka dia menghentikan tindakan enzim amylase. Kenapa boleh masuk? Kerana dia amylase ni terlibat dalam pencernaan. Okey, kemudian dia tengok mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Perlu, sebab itulah perlunya menyediakan medium berasid. Kalau kita buat eksperimen, kita kena tambah asid. Sebab dia akan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Okey. Itu dia. Sebab itu ada yang jawab tentang mematikan bakteria, tak diterima. Tak diterima sebab apa? Sebab itu bukan untuk pencernaan. Itu untuk sistem pertahanan badan. Okey, kita tengok soalan berikutnya. Rajah menunjukkan prosedur pintasan Gaster bagi mengurangkan berat seorang yang mengalami obesiti. Okey, ramalkan 2 kesan ke atas sistem pencernaan. Dia nak pada sistem pencernaan. Selepas menjalani prosedur pintasan Gaster. Okey, kalau kita tengok kat sini. Saiz perutnya tinggal kecil je ni. Tinggal kecil. Dia ambil yang ni, lepas tu terus ke sini. Jadi kecil lah perutnya berbanding ni. Okey. Perut yang kecil ni kita cepat kenyang. Macam kita bulan puasa lah, kita biasa makan sikit, kita cepat kenyang. Okey. Ataupun orang yang selalu makan sikit. Dia akan makan sikit, dia akan berhenti juga. Dia tak adalah makan nak sambung lagi banyak. Sebab saiz perutnya kecil. Tapi kalau kita biasa makan banyak, saiz perut kita besar. Nanti kita lambat nak rasa kenyang. Okey, maka kesan dia adalah oleh kerana perut ni terlibat dalam pencernaan protein, maka dia akan mengurangkan pencernaan protein lah. Mengurangkan pencernaan protein. Kemudian apa lagi yang ada dalam perut? Dalam perut ada mengeluarkan rembesan HCl. Maka akan dapat risiko jangkitan. Kenapa dapat risiko jangkitan? Kerana HCl ni adalah diperlukan untuk membunuh bakteria, dah kurang. Sebab perut kecil, maka sel tadi, sel pineal tu pun jadi sedikit. Sel yang terlibat tu dalam epithelium dia tu, okey, pun jadi sikit, maka HCl-nya kurang, maka dia terdedah kepada risiko jangkitan. Kemudian dia dapat reflex acid. Dia dapat reflex acid. So sel ni akan menghasilkan apa? Menghasilkan asid kan? So ruang untuk asid ni jadi kecil. So dia nak ke mana? Maka dia akan naik ke atas. Naik ke atas tu yang menyebabkan kita ada muntah macam warna hijau tu kan. Itu adalah reflex acid. Bahaya reflex acid ni sebab dia merosakkan kalau perut dia memang sedia tahan sebab dia ada mucus sikit, tetapi bahagian esophagus ni dia tak tahan dengan asid. Boleh melukakan kawasan tersebut. Kemudian dapat muntah, mual dan juga pening.
So, kemudian aras gula dalam darah juga akan berkurangan. Macam mana aras gula dalam darah berkurangan? Cuba cakap dengan cikgu. Macam mana boleh kurang? Siapa nak cerita? Nak nyatakan pandangannya. Kurang pengambilan glukosa. Kurang pengambilan glukosa. Lain? Seperti yang cikgu cakap lah bila kita perut kita kecil, makanan kita yang kita ambil pun sedikit. Sebab apa? Sebab dia cepat penuh. Bila cepat penuh kita rasa dah kenyang. Sebab yang mengawal ni, kenyang ni adalah otak lah. Dia hantar ke otak, dia cakap dah penuh. So dia hantar signal ke otak. Otak kata dah kenyang. Macam itulah. So bila kita cepat kenyang tu, padahal kita mahu makan sikit, maka walaupun pencernaan dia tidak berlaku dekat sini, tetapi dia akan masuk dekat duodenum, duodenum dekat sini. Maka pencernaannya pun sedikitlah sebab kandungan atau pengambilan nutrien juga akan menjadi sedikit sebab perutnya sikit, kecil. Kemudian boleh dapat ulcer perut, masalah buang air besar. Sebagai seorang gastroenterologi, wajarkan pintasan gester kepada individu tersebut. Wajar tak? Rupanya cikgu baru tahu yang Wani yang dah meninggal kena COVID Kita ni kalau gemuk ni risiko untuk COVID adalah tinggi. Okey, tak apa. Gastroenterologi, wajarkan pintasan gester kepada individu tersebut. Individu ni obesiti. Wajar tak? Wajar tak? Wajar. Okey, wajar kenapa? Dapat mengurangkan pengambilan makanan. Dapat mengurangkan pengambilan makanan lagi? Kurangkan berat badan. Kurangkan berat badan. Usop ni kelas awak ke? Sekejap. Cikgu ada yang nak tak masuk kan? Ada lagi ke tak masuk? Tak ada. Dah tanya-tanya tanda belum siap tanda. Okey. Wajar. Wajar. Kenapa? Kerana dapat menurunkan berat badan yang normal dengan berkesan. Dapat kembalikan berat badan ke BMI normal. Bila dia berat badan dia kurang, maka merendahkan risiko penyakit kardiovaskular. Dapat mengurangkan risiko sakit jantung, tekanan darah tinggi dan angin hama atau stroke. Kemudian dapat mengurangkan risiko diabetes, kanser dan juga meningkatkan kesuburan. Kalau gemuk sangat mungkin tidak subur lah. Kemudian dapat melegakan kemurungan atau tekanan, stres lah orang cakap gemuk lah. Dapat mengurangkan sakit sendi. Kenapa? Sebab bila sendi kita ni, kita berat badan, rawan kita tu mudah menjadi haus. Sebab berat beban yang berterusan. Dan juga mengelakkan kesukaran bernafas. Okey, itu wajar. Ada juga cakap tak wajar. Kenapa kalau tak wajar? Boleh dapat 2. Tak wajar. Boleh menyebabkan loya, ceret-beret, pening. Gula dalam darah rendah. Kenapa gula dalam darah rendah ni? Siapa nak cakap? Siapa nak jawab? Gula dalam darah rendah. Kurang pengambilan makanan menyebabkan kurang pengambilan glukosa. Bila kurang makanan, kita makan kurang, kita karbohidrat kita juga kurang. Kemudian nanti kandungan gula dalam darah juga jadi rendah. Kemudian boleh dapat malnutrisi atau nutrien tidak diserap dengan cukup. Bukan pasal diserap dah, pasal pencernaan sekarang. Pasal dia masuk sikit. Sebab perutnya sikit, masuknya sikit. Sebab yang menimbulkan rasa kenyang tu dekat perut lah.
bukan dekat usus dekat perut lah, perut dan menimbulkan rasa kenyang tu. Asid dari perut mengalir ke esophagus dan menyebabkan pedih ulu hati atau reflux acid. Itu tadi tu. Sama je ceritanya. Jangkitan pada bahagian pembedahan. Kalau kita operate tu ada bahagian pembedahan. Okey, Raja 7. Lukiskan anak panah dalam salur darah A dan B untuk menunjukkan arah aliran darah di antara jantung dan juga paru. Okey, bila kita jumpa je gambar jantung, kita akan buat huruf apa? Buat huruf V. Bukan kat sini. Siap. Kita akan buat huruf V. Okey, makna ini adalah vena. Ish. Ini pun vena. Tapi dia datang daripada mana? Paru-paru. Jadi vena pulmonary. Aduh. Okey, sini datang daripada ini vena cava. Okey, kemudian kalau keluar daripada jantung namanya arteri. Keluar dari jantung namanya arteri. Okey, tetapi kat sini adalah aorta. Jadi ini arteri apa? Arteri pulmonary sebab pergi ke paru. Okey, dia nak lukiskan. Then lukiskan anak panah. So kita dah tahu dah ni arteri makna keluar dari jantung. Ni pun keluar daripada jantung. So anak panahnya gini. Okey. Namakan salur darah A dan B. Kita dah dapat dah arteri pulmonary dengan vena pulmonary. Terangkan darah dalam salur A dan salur darah B adalah berbeza. Terangkan mengapa. Cikgu pun dah ajar vein, V-E-I-N, vein, betul tak? Vein tu into. Vein tu into the heart, into the heart. Aduh. Manakala N ni nipis. Lepas tu ototnya nipis. I ni ada in. Ya. Okey, kemudian arteri pula. Arteri. Ini tebal. Ototnya tebal. Okey, so ni exit. Exit. Keluar daripada jantung. Ataupun boleh buat dia O juga, out. So, apakah perbezaan? Pertama, tekanan darah dalam A adalah lebih tinggi daripada tekanan darah dalam B. Memanglah tekanannya pun tinggi. Kenapa tekanannya tinggi? Kerana ia berasal daripada jantung. Dia berasal daripada jantung. So tekanan dalam A adalah lebih tinggi. Manakala yang B ni tadi rendah sebab ni adalah nak masuk ke jantung. Ini vena in. Buat apa nak tinggi-tinggi? Okey. Kenapa dia tekanan darahnya tinggi? Kerana salur darah A mempunyai dinding berotot yang lebih tebal. Kita dah buat dah. Tebal. Lumen yang lebih kecil oleh kerana dia punya dindingnya tebal maka lubangnya kecil. Kerintangan aliran darah yang lebih tinggi maka rintangan dia adalah tinggi. Maka kat sini boleh tulis
rintangan tinggi. Rintangan aliran darah adalah tinggi. Okey, kenapa rintangan aliran darah yang tinggi? Kerana lumennya kecil. Kerana apa? Kerana lumennya kecil. Okey, kat sini kita boleh kaitkan kerana apa? Sebab lumen dia kecil. Ni kenapa tekanan darahnya tinggi? Kerana dinding berototnya yang tebal. Sini kaitkan dengan ni. Okey. So darah mengalir dari jantung ke peparu kerana maka darah akan mengalir dari jantung ke peparu. Okey. Kemudian dia mempunyai tekanan yang lebih tinggi. Tadi cakap dah Okey. Medtronic Micra, perentak jantung yang dimasukkan ke dalam jantung tanpa pembedahan. Perentak jantung buatan ini menghantar cas elektrik kecil yang merangsang denyutan jantung. Okey, kita ingat kembali kita punya jantung. Okey. Kita ingat ada SA node. Ingat tak ada SA node? SA node, AV node. SA node, AV node. Apa susah betul lah nak lukis ni. Okey, SA node, AV node. Kemudian kita ada bundle of His. Kemudian Pacinian fiber. Okey. So dia punya pergerakan dia adalah SA node, AV node. SA node, AV node. Ini dia akan tersebar dulu dekat atrium. Sama ada kanan ataupun kiri. Kemudian dia akan menyebabkan pengecutan otot atrium. Kemudian bila impuls ni sampai ke AV node, dia akan berhenti seketika. Maknanya dia buat hold lah. Hold, okay, stop dulu. Pastikan semua darah dekat atrium dah masuk ke dalam ventricle, barulah impuls ni bergerak ke bundle of His. Kat sini ada cabang. Bundle of His ni macam cabang ini. Okey. Macam His lah gitu kan. Kemudian dia akan pergi ke Pacinian fiber. So, bagaimana Medtronic Micra berfungsi? Perentak jantung menjana impuls. Impuls merebak dengan cepat ke dinding atrium. Atrium mengecut secara serentak dan pengecutan membantu mengepam darah ke dalam ventricle. Okey, itu dia macam mana dia berfungsi. Ini kalau kita tengok macam mana cara SA node bekerja. Lebih kurang lah Okey, kita tengok soalan nombor 8. Ini adalah tindakan antigen antibody antigen antibody dalam gerak balas keimunan. Kita ada banyak cara kita ada banyak lysis lah, agglutinin lah, apa lagi tu? Apa lagi Lysin, gumpal. Lagi apa? Lysin dia pecah. Apa lagi? Cuba siapa yang ingat? Fikir dulu. Apa dia? Hello?
Agglutinin ada ni apa tindakan antigen antibody ada banyak. Lysin, agglutinin, lagi apa? Pembedakan. Opsonin, antitoksin, lagi apa? Antitoksin, lysin, opsonin, agglutinin, lagi apa? Apa lagi? Opsonin dah. Toksin. Tu, antitoksin. Sel fagosit. Tak, fagosit bukan. Fagosit sistem barisan pertahanan kedua. Kita ada sistem barisan pertahanan pertama, sistem barisan pertahanan kedua dan sistem barisan pertahanan ketiga yang merupakan gerak balas keimunan. Kira apa? Terangkan interaksi antara antigen pada bakteria dan juga antibody. Okey. Ni bakteria. Kemudian dia ada antigen pada permukaan dia. Macam kita lah, sel darah merah kita dekat permukaan sel darah merahnya ada antigen. Okey, macam mana? Interaksi spesifik antara antibody dan antigen ataupun antibody hanya bergabung dengan antigen tertentu saja. Ini dalam bahasa yang kita faham. Antibody hanya bergabung dengan antigen yang tertentu saja melalui proses pengaglutinan. Ni kalau soalannya aglutinan, kita tambahlah aglutinan. Kalau soalannya tentang gambarnya tentang opsonin, maka kena cakap sebagai opsonin. Bagaimanakah pelekatan antara antigen dan antibody dapat mengatasi serangan bakteria? Okey, macam mana? Bila dia dah bergumpal, antibody menggumpalkan patogen, nanti dah bergumpal, maka dia mudah dikenali, akan disasarkan untuk dimusnahkan oleh fagosit yang sistem pertahanan kedua tadi kan. Okey. Dia sebenarnya ni benda yang larut. So jadi benda yang tak larut. So bila tak larut, fagosit ni yang merupakan neutrophil tu, dia nampak. Kat situ ada tu, kat situ ada dia. Kalau dalam bentuk yang biasa, dia tak nampak kan. Kalau nampak seketul kita, dia boleh makan fagosit ni. Fagosit ada dua, neutrophil dengan monosit, betul tak? Betul tak? Betul cikgu. Okey, di mana dia dah bila dia dah bergumpal, fagosit ni lebih senang nampak. Kat situ ada, kat sini ada mudah disasarkan dan dimusnahkan oleh fagosit. Okey, Raja menunjukkan perubahan aras antibody dalam individu A untuk jangka masa tertentu. Cikgu nak tanya ni, jenis keimunan apa? Jenis keimunan Aktif. apa? Aktif apa? Buatan. Aktif apa? Buatan. Sebab apa? Sebab ada suntik. Ni adalah keimunan aktif buatan. Okey. Jelaskan perbezaan gerak balas terhadap suntikan pertama dan suntikan kedua. Biasa kita tanya antara keimunan aktif dengan keimunan pasif kan. Sekarang dia tanya suntikan pertama dan suntikan kedua. Tengok aja. Jawapan ada kat sini. Maka kita jawab. Okey. Yang kita nampak pertama kita tengok aras antibody dia selepas suntikan adalah rendah. Aras antibody dalam darah selepas suntikan adalah tinggi. Itu satu. Kita tengok aras antibody lah. Ataupun kepekatan. Kita guna perkataan ni dah ada pada graf. Kepekatan antibody selepas suntikan pertama adalah rendah. Manakala selepas suntikan kedua adalah tinggi.
Okey, kita dapat satu dah. Okey, apa lagi? Kita cakap antibodinya lambat naik dalam suntikan yang pertama. Manakala dalam suntikan yang kedua, gerak balas antibodinya cepat naik. Okay. Ataupun kita cakap antibodinya belum capai aras keimunan. Untuk yang dos 2 ni, antibodinya yang dihasilkan melebihi aras keimunan. Nampak daripada graf. So, daripada graf kita akan dapat 3 lah. Okay, tengok jawapannya. Pada suntikan pertama, antibodi yang dihasilkan selepas beberapa hari tetapi segera pada suntikan kedua. Kita boleh cakap lah. Pada suntikan pertama, antibodi yang dihasilkan adalah lambat, lebih lewat. Lebih lambat daripada suntikan yang pertama. Okey, yang kedua pula. Kenapa dia kenapa dia sedikit Kenapa dia sedikit ataupun kenapa dia cepat? Kerana kita tengok sini lewat kan. Cepat je. Kita tengok pada kecurunan Maka pada suntikan pertama, limfosit dirangsang untuk menghasilkan antibodi, manakala untuk suntikan kedua, limfosit telah menghasilkan antibodi. Sebab dah ada sel memori, nanti dia akan terus hasilkan. Apa tu tadi? Antibodi. Okey. Pertama, antibodi kurang dihasilkan. Kepekatan masih rendah tetapi lebih banyak antibodi suntikan kedua. Kemudian dia tengok selepas suntikan pertama, aras keimunan tidak tercapai atau belum tercapai, tetapi selepas suntikan kedua, aras keimunan tercapai. Soalan macam ni, untung kalau awak dapat jawab sebab semua maklumat adalah dalam soalan, kecuali sikit-sikit je. Okey. Proses menghasilkan vaksin melawan virus dan bakteria mengambil beberapa langkah. Langkah dimulakan dengan mengenal pasti kod genetik. Mesti pakai kod genetik virus tersebut. Pada pendapat anda, mengapakah langkah ini perlu dilakukan? Kita kalau Pfizer tu, vaksin Pfizer, dia pakai mRNA. Dia pakai mRNA. Apalah, tak boleh nak nulis. Pada pendapat anda, mengapakah langkah ini perlu dilakukan untuk menghasilkan vaksin terhadap satu penyakit? Untuk melemahkan virus, lalu virus menjadi tidak aktif. Maka kita lemahkan virus tu. Bila kita lemahkan virus, maka virus tu menjadi tidak aktif. Macam cikgu pun lupa apa, Sinovac ke apa ke, yang menggunakan virus tu, sebiji virus tu, kemudian semua dia dilemahkan je lah untuk vaksin. Dia pakai virus yang sebenar tetapi telah dilemahkan. Lalu virus menjadi tidak aktif. Bila telah dilemahkan, virus menjadi tidak aktif. Virus akan kembali hidup tetapi tidak boleh menyebabkan jangkitan. Dia dah tak boleh menyebabkan jangkitan. Itu kan salah satu kenapa kita kena vaksin. Kenapa kita kena vaksin adalah kerana satu, untuk perlindungan kita. Satu lagi, kita tidak mudah menyebabkan jangkitan. Okey, dengan mengeluarkan bahagian-bahagian tertentu daripada kod genetik virus, tubuh masih dapat mengenali kod genetik virus yang menghasilkan tindak balas. Okey, soalan nombor 9 pula. Terangkan struktur K dan struktur L dalam pemindahan maklumat dari satu neuron ke neuron yang lain. Ini adalah mitokondria. Ini adalah sinaps. Maka impuls ni berjalan daripada dendrit, neuron dia, maka dia akan hantar ke sini. Okey, mitokondria akan hasilkan tenaga, kemudian tenaga ini akan menolak, digunakan untuk menyingkirkan neurotransmitter. Okey.
Kemudian neurotransmitter ini akan melekat pada tapak aktif ini, maka dia akan cetuskan impuls baru. Okey, K adalah mitokondria. Fungsinya adalah untuk menjana tenaga. Okey, kemudian tenaga digunakan untuk vesikel, supaya vesikel dapat membebaskan neurotransmitter. Tengoklah neurotransmitternya apa, noradrenalin ke, asetilkolin ke Okey. Neurotransmitter dibebaskan ke L. L ni adalah sinap. Sinap. Neurotransmitter dibebaskan ke sinap. Kemudian L tu adalah sinap. Neurotransmitter mengangkut maklumat dalam bentuk kimia. Kat sini bentuk kimia dalam neuron adalah bentuk bentuk fizikal bentuk apa ni? Ini bentuk kimia. Ini adalah bentuk tenaga elektrik gitu Okey. Kemudian dia akan bergabung dengan reseptor protein. Di sini ada protein, dia bergabung. Bila bergabung, dia akan cetuskan impuls baru. Impuls baru ni akan dihantar ke neuronnya berikutnya. Okey, neurotransmitter merangsang dendrit untuk menjanakan impuls yang baru. Okey, ada soalan tentang ni? Tak ada cikgu. Okey. Kita tengok soalan nombor 9 lagi. Penyakit Parkinson ialah gangguan kemerosotan tisu saraf yang menyebabkan pergerakan menggelentar dan kelemahan tisu otot. Manakala penyakit Alzheimer merupakan penyakit kehilangan ingatan yang mendalam dan perubahan otak mikroskopik. Terangkan secara ringkas mengenai penyakit Parkinson dan juga Alzheimer. Parkinson kita dah tahu dah yang ketar-ketar tu kan. Okey, macam mana nak terangkan? Parkinson ni disebabkan oleh kekurangan neuron baru yang terhasil. Dia tak dihasilkan selepas neuronnya rosak. Okey, bila neuronnya rosak, sekejap. Neuron baru tidak dihasilkan bagi menggantikan neuron yang telah mati. Maknanya yang dah rosak tu tak ada ganti. So bila neuronnya sikit. Bila neuronnya sikit, maka neurotransmitter yang dibebaskan juga sedikit. Menyebabkan kurang neurotransmitter dopamin. Kat sini dopamin. Parkinson. Okey, Parkinson. Neurotransmitternya adalah dopamin. Dopamin. Susahnya nak nulis pennya macam tak best. Dopamin. Okey, dopamin. Neuron baru tidak dihasilkan, tiada neuron baru menyebabkan kurang neurotransmitter. Kemudian impuls saraf merentaki sinap menjadi sangat perlahan. Bila neurotransmitter tak ada, maka impuls yang merentasi sinap pun sedikit. Impuls baru yang tercetus juga sedikit. Sini. Okey, macam katalah dia cakap tadi, neuron ni kurang lah. So sekarang ni, dopamin tu kurang lah dirembeskan keluar. Okey, bila dia kuranglah dia untuk terikat dengan reseptor kat sini.
kemudian dia akan cetuskan impuls baru. Okay, keupayaan otak untuk mentaksir maklumat juga menjadi perlahan. Pemindahan impuls menjadi perlahan dan arteri cerebrum mengeras. Boleh juga disebabkan oleh arteri cerebrum mengeras. AR. Arteri keras. Arteri keras. Arteri mana yang keras? Cerebrum. Okey, selain daripada sebab neuron lah, disebabkan juga arteri menjadi keras. Itu bila keras nanti kuranglah oksigen boleh lalu. Otak tidak dapat berfungsi dengan cekap. Okey, pergerakan menggeletar, keseimbangan, masalah koordinasi badan. Okey, penyakit Alzheimer pula. Kalau tadi dopamin kan, ni acetylcholine, Alzheimer. Disebabkan oleh acetylcholine. Dia punya neurotransmitter dia. Dia cakap juga dia disebabkan oleh pembentukan protein di dalam dan sekitar sel otak. Kemudian pengurangan dalam aras neurotransmitter acetylcholine. Kemudian pengecutan struktur otak yang berbeza mempengaruhi struktur otak. Maksudnya satu tadi neurotransmitternya acetylcholine kurang. Bila kurang maka kurang rangsangan baru terbentuk. Kurang penjanaan impuls saraf. Okay, kemudian dia disebabkan oleh struktur otak yang mengecut. Tak ada kat sini nak tulis kecut ke apa ke, tak boleh. String ke, Alzheimer, tak ada Okey. Menyebabkan keupayaan untuk menakul dan juga untuk menjaga diri. Ni macam nyanyuk lah, macam nyanyuk. Sakit biasanya celaru, hilang arah walaupun berada di tempat yang lazim. Okey. Sekiranya kemerosottan otak berlaku terusan, dia akan kehilangan kebolehan untuk membaca, menulis, makan, berjalan dan juga tidur. Kita ni sihat-sihat, boleh makan, boleh urus diri sendiri. Okey, kalaulah kena penyakit, kita tak boleh tu nak buat. Tak boleh buat semua ni. Okay, sebab tu kalau orang tua kena rajin berbual dengan dia. Sebab dia sunyi. Dia sunyi nanti boleh dapat penyakit ni. Alzheimer. Okay, bandingkan neuron deria dengan neuron motor. Neuron deria macam gini. Macam ni. So, ini badan sel, ini pun badan sel. Okay. Kemudian ini adalah dendron. Ini adalah dendrit. Ini bukan dendrit. Cikgu ni betul lah. Ni axon. Axon keluar daripada badan sel. Ni axon. Ni pun axon. Kemudian kat sini dia ada bonggol sinet. Tapi kat sini tak ada. Okey. So pertama ialah kita tengok kedudukan badan selnya. Okey, satu. Kemudian kita tengok dendronnya, saiz dendronnya. Kemudian kita tengok saiz axonnya. Dah dapat. Kemudian nanti kita boleh letak lokasinya, ni duduk kat mana. Okay, tengok yang pertama, persamaan. Sebab bila bandingkan mesti ada sama dengan beza. Mesti ada sama dan beza. Okey, kedua-duanya mengalirkan impuls saraf atau isyarat elektrik. Kedua-duanya adalah sel saraf. Kedua-duanya terdiri daripada dendron, dendrit, axon dan juga sel badan. Kedua-duanya menghantar impuls saraf sehala. Okey, kita tengok perbezaan ni dia.
Pertama kita tengok kat sini fungsi je fungsi. Dia tak cakap pun untuk struktur, dia cakap bandingkan fungsi pun boleh masuk. Ni fungsi Okey, kemudian kita tengok kedudukannya kat mana. Dia masuk, neuron deria ni masuk ke dalam saraf tunjang melalui akar dorsal. Macam ini masuk keluar daripada saraf tunjang melalui akar ventral. Tadi cikgu cakap badan sel, duduk kat mana? Macam ini, neuron deria berada di tengah-tengah neuron. Macam ini berada di hujung neuron atau di pangkal neuron. Okey, badan sel berada kat mana? Badan sel berada kat mana? Kalau kita tengok sini adalah tulang belakang. Ni akar dorsal. Okey, ni akar ventral. Okey. Kalau kita tengok ni neuron deria. Badan dia dekat ganglion akar dorsal. Manakala neuron motor pula badan selnya berada di jirim kelabu. Dia berada di jirim kelabu. Okey. Badan sel berada di ganglion saraf tunjang lah, akar dorsal. Jadi badan sel berada di jirim kelabu. Mempunyai akson yang pendek. Ni cikgu dah tulis tadi akson yang pendek. Yang ni aksonnya panjang. Terbalik. Okay, good. Soalan nombor 10. Okey, untuk ni soalan 9 dengan soalan 10 kena pilih salah satu. Kalau awak buat jawab dua-dua, cikgu terpaksa nanda dua-dua dan cikgu kena pilih yang mana paling banyak. Okey, terangkan peranan hormon X dalam perkembangan kita ovari. Sebenarnya kelenjar pituitari dia merembeskan dua, satu FSH, satu LH. Tapi gambar dia macam 7 dekat ni kan. Maknanya ni perkembangan apa? Folikel lah. Ni folikel lah ni. Okey. Kemudian nanti barulah kat sini ada LH. Sini LH. Terangkan peranan hormon X dalam kita ovari sebelum ovulasi berlaku. Dia nak sebelum ovulasi berlaku. Hormon X adalah hormon perangsang folikel iaitu follicle stimulating hormone. Okey, apa dia buat? Dia merangsang perkembangan folikel primer menjadi folikel sekunder, kemudian menjadi folikel graft. Kemudian dia merangsang oosit primer menjalankan proses meiosis 1. Merangsang yang oosit primer yang dah ada kat bumi ni dirangsang untuk menjalankan proses meiosis 1. Kemudian dia akan merangsang oosit sekunder menjalani meiosis 2. Merangsang sel-sel folikel menjalani mitosis. Merangsang sel-sel folikel merembeskan hormon estrogen. Itu dia FSH. Okay, dalam setengah kehamilan satu kecederaan berlaku pada tiub falopio dan akan menyebabkan pembentukan tisu parut. Seperti dalam Rajah 10.1, terangkan bagaimana kehadiran tisu parut boleh memberi kesan. Okey, ni tisu parut ada. Lepas tak sperma? Cuba tengok gambar. Lepas kan? Ada yang jawab. Sperma tak dapat lalu. Terangkan bagaimana kehadiran tisu parut boleh memberi kesan kepada kehamilan. Okey, sperma berjaya senyawungkan ovum. Okey. Apa yang tak boleh keluar ni? Dia hasilkan zigot, kemudian dia tak boleh keluar lagi. Okey. Pertama, apa itu tisu parut? Tisu parut ialah tisu endotelium, yakni otot licin yang rosak
ataupun tidak berfungsi. Kedua, tiada silia pada tisu parut. Dah bentuknya dah berubah, bukan tisu lagi. Bukan tisu lagi pula cikgu ni. Sekejap. Okey. Okey, tadi ni tisu parut. Okey, yang telah rosak. Bila telah rosak, tak adalah silia. Okey, bila tak ada silia, lagi satu, bila tisu dia rosak, satu, silia tu kan membantu pergerakan kan. Pergerakan embrio yang telah bersenyawa tadi, dengan adanya silia dia boleh gerak-gerakkan. Satu lagi adalah otot. Otot dia dah rosak. Bila otot dah rosak, boleh tak dia mengalami pengecutan untuk proses peristalsis? Tak boleh juga. Tiada pengecutan otot licin, maka tiadalah proses peristalsis. Kemudian pergerakan embrio atau blastosista perlahan atau tidak berlaku. So, embrio tidak sampai ke ruang uterus. Itu bila dia tak sampai sini, tersangkut ke sini, dia nempel kat sini, jadilah kehamilan ektopik. Bahaya pada ibu. Blastula tidak menempel pada dinding endometrium, blastula menempel pada tiub fallopian. Oleh kerana dia tersangkut sini, dia pun menempel kat sini. Itu jadi kehamilan luar rahim. Okey. Dia akan menyebabkan kehamilan luar rahim. Okey, 10 bandingkan kembar A dan kembar B. Kalau macam ini kita buat seiras. Okey, seiras maknanya satu sperma. Satu sperma, satu apa? Ovum. Satu ovum. Satu zigot. Sama plasenta. Sama plasenta. Okey. Maka kita akan dapat perbezaannya banyak. Mula-mula kita kena buat persamaan sebab dia cakap bandingkan. Kedua-dua embrio terbentuk daripada hasil persenyawaan. Kedua-duanya merebakkan proses mitosis dalam perkembangan embrio. Ketiga, kedua-duanya berkembang di dalam uterus. Dua berkembang dalam uterus. Kedua-dua yang mempunyai tali pusat. Kedua-dua kembang mempunyai darah yang terpisah daripada ibunya. Okey, itu dia persamaan dia. Kita tengok perbezaan kembar seiras dengan kembar tak seiras. Satu ovum disenyawakan oleh satu sperma untuk membentuk satu zigot. Tadi cikgu tulis tu kan. Dan dua ovum disenyawakan dengan dua sperma berlainan untuk membentuk dua zigot yang berlainan. Embrio membagi menjadi dua sebab tadi kembar seiras, manakala kembar tak seiras tu B tu embrionya tidak membagi dua. Kemudian oleh kerana dia berasal daripada sperma yang sama, ovum yang sama, maka dia mempunyai kandungan genetik yang serupa. Kandungan genetik yang serupa. Okey, kemudian kedua-duanya berkongsi satu plasenta, yang itu masing-masing lah. Masing-masing. Jantinanya sama ada kedua-duanya lelaki atau kedua-duanya perempuan. Itu adalah jantinanya, sama ada dia untuk kembar tak seiras, jantinanya sama ada sama ataupun berlainan. Kita tengok kadang-kadang jantinanya sama tapi muka tak sama. Ataupun jantinanya berbeza. Kedua-duanya berkongsi ciri fizikal yang sama, kedua-duanya tidak berkongsi ciri fizikal yang sama. Okey. Ini IVF. Bincangkan kebaikan dan keburukan IVF kepada pasangan tersebut. Keburukan kita dah tahu dah, mahal.
Okey, kita tengok perbaikan dulu. Ia adalah satu cara untuk supaya pasangan yang tidak sukar atau suka untuk mendapatkan baby boleh berusaha dengan cara ni. Membantu pasangan suami isteri yang mandul untuk mendapatkan zuriat. Tapi bukan tak ada sperma lah. Kalau tak ada sperma tak boleh nak buat. Membantu keluarga merancang bilangan dan ruang untuk mendapatkan anak bagi menjamin kesihatan. Keburukan IVF, meningkatkan risiko kelahiran berganda dalam embrio yang dimasukkan dalam uterus. Meningkatkan isu moral dan isu perundangan ke atas penjagaan bayi yang terhasil dari ovum dan sperma yang ditemukan. Risiko kehamilan luar rahim, kos pembelanjaan yang tinggi dan kesan sampingan ubat. Okey, kita tengok kat sini. Ini banyak salah sebab awak tak tengok betul-betul. Itu yang awak jawab tu fasa. Bandingkan fasa, anafasa ni dengan metafasa. Tak nak. Dia nak apa? Bandingkan pembahagian sel. Okey, kita tengok persamaan. Kedua-duanya melibatkan pembahagian sel. Replikasi DNA berlaku sekali saja. Ni perbezaannya pula. Berlaku dalam organ pembiakan, berlaku dalam sel soma, sel induk membagi 2 kali. Sel Y ni atau mitosis berlaku secara sekali saja. Sinapsis berlaku pada peringkat profasa, sinapsis tidak berlaku. Sinapsis ni berpasang-pasangan lah. Kromosom homolog berlaku pada pindah silang antara kromosom homolog berlaku pada profasa 1. Mitosis tak ada pindah silang. Menghasilkan 4 sel anak. Mitosis menghasilkan 2 sel anak. 6. Bilangan kromosom sel anak adalah separuh daripada sel induk. Bilangan kromosom sel anak adalah sama dengan sel induk. Okey. Okey, ni tentang kesan sinaran radioaktif. Boleh menyebabkan kecacatan yang dialami oleh anaknya, iaitu sel itu mungkin terdedah pada radioaktif, pada anafasa 1 kromosom homolog, anafasa 2 kromosom kromatik tidak berpisah disebabkan oleh gentian gelendungnya yang tidak terhasil. Berlaku tidak diansi, tidak berpisah pada kromosom ke-21. Bilangan kromosom dalam gamet terlebih 1 atau terkurang 1. Persenyamaan berlaku pada kromosom yang mempunyai 3 kromosom 21 dengan Z normal. Okey. Itu saja. Yang ini nanti tak sempat lagi cikgu nak sediakan jawapan dia. Okay, ada soalan? Nanti cikgu share jawapan dalam grup. Okey, ada soalan tak? Tak ada. Tak ada cikgu. Okey, alhamdulillah. Nanti cikgu send yang balance jaga 11. Ingat kod 9 dengan 10 pilih salah satu. Yang paling baik letak kat depan. Letak kat depan maksudnya 9, 10. Misalnya kata kita rasa 10 lah jawapan kita yang paling baik. Maka 10 tu letak kat depan dia. Bukan nombor 9 dulu. Kemudian C tu pilih satu je. Tu bahaya bila C tu pilih satu. Nak tak nak kena jawab dulu. Okey, nanti awak Danish, awak dah campur semua, awak dah buat apa? Bayu. Campur semua nanti kena per 140 lah cikgu. Kali 100. Berapa? Tak silap 56 kot, tak silap. Sekejap saya kira balik. Okey, 56 Nanti awak tahulah cara nak kira dia Okay, kita belum ada kertas 3. Kalau nanti kita dah naik, kita boleh buat lah ujian kertas 3 yang amali. Cikgu 56. Okey. Nanti mungkin ada soalan akhir tahun, itu baru sumatif 2. Tapi kita pun dah buat soalan macam soalan akhir tahun lah. Kita baru tahulah level kita macam mana. Perlu banyak latihan Okey. Widyana. Kalau awak ada pembetulan, awak betulkanlah kat situ ada yang tanya-tanya tu, cikgu silap kira, awak boleh betulkan dekat grup
Ada tak? Baik, Aidil? Aidil? Ya cikgu. Berapa awak dapat? 40 lebih. 40 lebih. Faraiz? Ada tak? 40 tak siap saya. Okey. Nak buat belajar sungguh lagi. Hafizah? 45 cikgu. Okey. Fitria? Nur Munira dapat apa Nur Munira? 64. 64. Bagus. Okey, mana lagi ni? Nak tengok 14 orang ni. Siapa lagi cikgu boleh sebut? Hafizah dapat berapa Hafizah? 45 cikgu. 45. Aiman? Belum kira ke? Belum kira. Siti Aisyah? Okey, tak apa. Nanti awak kira lah sendiri berapa awak dapat. Nanti cikgu marking lagi markah belum. Okey, kita tutup majlis kita. Nanti awak tengok balik lah. Boleh cikgu akan kasih PowerPoint-nya. Okey, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Minta ampun, minta maaf di atas segala kekurangan. Terima kasih kerana masuk kelas cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi